Secara batin, sembahyang tu hendaklah sembahyang yang terdiri daripada orang yang tawaduk. Nak tawaduk ni tuan-tuan, kena buanglah penyakit sombong, penyakit riya, ujub, takabur, hasad, putus asa, itu dia, marah babi, marah singa, marah kera, kena buang. InsyaAllah kita awali dengan kitab kelengkapan ibadat solat. Kitab ni telah lama sebenarnya wujud, sekarang sudah dipopularkan semula. Sebab inti parti dalam kitab ini hampir menyeluruh, menyentuh tentang persoalan solat secara lengkap. Kita mula ke surat 1 ya. Kita tengok mukadimah dia dulu. Suatu hal yang perlu kita yakini adalah bahawa solat dalam Islam bukanlah suatu upacara yang dikerjakan hanya setengah hari dalam seminggu. Lebih kurang 50 minit, jadi 5 waktu kita buat sehari semalam ya. Tetapi ia adalah merupakan suatu tempat berlindung yang tidak mengecewakan bagi setiap orang yang melaksanakannya. Yakni melakukan solat dalam Islam berarti mengembalikan tenaga yang telah kita gunakan dalam urusan harian kita, sehingga kita tabah untuk melanjutkan usaha dan perjuangan hidup selanjutnya. Selain daripada maksud yang telah diutarakan ini, salat merupakan ibadah pertama dalam Islam yang ditekankan sebagai ibadah menjadi syarat bagi terima ibadat-ibadat yang lain. Dan bahasa yang lain, kalau kita tak sembahyang, dalam bahasa lain, kalau kita tak sembahyang, maknanya ibadat yang lain juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenyataan ini ada sebab dalam hadis baginda besar Nabi SAW. Rasulullah kata, "Inna awwala ma yunzaru min a'malihi as-salah." Bahwasanya permulaan amalan seseorang yang diperhatikan, yakni dinilai pada hari kiamat, ialah sembahyang, as-salah. Ya. Fa in jazat lahu nudhira fi sairi a'malih. Maka jika betul urusan solatnya daripada zahirnya, batinnya, daripada syarat-syarat lahiriah, syarat-syarat batiniahnya, ya, sempurna, elok, ya, maka diterimalah yang lain-lain, ibadat lain, sembahyang, puasa sunat kita, haji kita, membaca Quran, korban kita, amal ma'ruf nahi munkar, lebih besar lagi kita buat. Semua itu baru diambil kira, diberi ganjaran pahala, menjadi syarat penting. Kata Nabi lagi, wa illam yajuz lahu lam yunzar fi syai'in min a'mali ba'd. Kata Nabi, jika tidak betul urusan salatnya, syaratnya tidak cukup, syarat-syarat rukun-rukunnya tidak ada, ya, kita baca Fatihahnya tak betul, baca tahiyat akhirnya tak betul, ya, kemudian bahagian batin kita, sifat-sifat mahmudah tidak ada, yang penuh dengan sifat-sifat mazmumah, dengkinya tebal, hasadnya dalam, ya, riaknya menonjol, ujubnya terserlah, ya. Ini memberi arti bahawa amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai mukadimah yang kita kena faham dulu. Dan Nabi juga menyebut, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Perkara yang pertama yang akan dihisab di akhirat besok adalah as-salah. Yunzaru fi salati fa in salahat faqad aflaha wa in fasadat khaba wa khasira. Kalau amalannya indah, amalannya betul, salatnya tepat, salatnya kena seperti mana yang ditunjuki oleh syarat seperti yang dibawa oleh Nabi, seperti kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sembahyang seperti yang kamu tengok aku sembahyang, seperti yang kamu ketahui aku sembahyang, seperti yang sampai kepada kamu ilmu tentang salat daripada aku, ini sunnah aku sendiri, maka barulah diterima akan yang lainnya. Begitu kata Nabi, maka sebagai syarat untuk kita fahamkan. Jadi maknanya
Sebagai langsung kita melihat ya dalam persoalan apa yang diambil oleh kira dalam permulaan pembukaan Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah pada ayat 1 hingga ayat 4 ya. Kira semuanya hafal lah. Bagi kita buat tahlil kita akan baca. Tiap orang buat tahlil baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab kata Allah, tidak ada keraguan. First thing, first of all, jangan ada keraguan. Jangan ada kesangsian terhadap firman Allah, Alkitab yang turun kepada kita tadi. Itu paling pertama. Kenapa? Karena Quran itu hanya semata-mata Quran lah hudal lil muttaqin. Petunjuk hidayah kepada orang-orang yang menjana ketakwaan. Kita nak sampai ketakwaan. Iman kena ada takwa. Kalau iman tidak ada takwa, iman itu kosong. Iman itu rompong, iman itu miskin, iman itu gelap, iman itu kaku. Kalau tidak ada takwa, takwa adalah ruh iman. Ya, takwa adalah ruh iman. Kalau iman kita umpamakan satu jasad, maka takwa itu adalah nyawa dia. Faham ya? Kalau tidak ada takwa, tidak ada iman. Orang yang tidak. Jadi untuk menjana ketakwaan, kita dituntut untuk beramal dengan Allah. Amalan yang pertama sekali, alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni mereka yang beriman kepada yang ghaib. Soal ghaib pertama sekali merupakan pokok paling pokok yang kita wajib imani, kewujudan Allah, kewujudan akhirat. Adanya para makhluk Allah yang disebut malaikat, adanya alam-alam yang tersembunyi di pandangan kita, alam malakut, alam langit. Itu kita didedahkan sebab itu Nabi diisrakan dari Mi'rajkan, naik ke langit. Supaya jadi suatu bukti nyata, evidence, suatu kenyataan al-bayyinah, satu proof yang diproof, yang dibuktikan bahawasanya ada alam ghaib. Maka itu Nabi dinaikkan ke langit. Kalau Nabi tak naik ke langit, orang banyak. Dan Nabi dah naik pun orang tak percaya. Yang naik langit tu pun orang tak percaya. Apatah lagi yang lain kan. Jadi Rasulullah dibawa dulu menjelajah seluruh alam, sama ada alam nyata, alam syahadah, ataupun alam yang ghaib. Alam ghaib itu lebih besar daripada alam nyata. Alam langit lebih luas daripada alam bumi. Nampak ya? Itu ya. Alam ketuhanan lebih luas daripada segala alam yang lain. Ilmu ketuhanan lebih tinggi daripada segala ilmu yang lain. Maka ini kenyataan disebut oleh Allah, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian susulan dia. Apakah kita nak buktikan bahawa kita beriman dengan ghaib? Apakah buktinya kita beriman dengan ghaib? Kata Allah, wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun, yakni mereka menegakkan salat dan mereka itu mengeluarkan, membelanjakan apa yang kami rezekikan kepada mereka. Kemudian Allah menyebut, walladzina yu'minu bima unzila ilaik, dan mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu ya Muhammad, ya, wa ma unzila min qablik, begitu juga kitab-kitab diturunkan sebelum kamu seperti Taurat, Injil, Zabur, suhuf Ibrahim, suhuf Musa alaihissalam, suhuf Syis alaihissalam, semuanya diturunkan daripada awal sebelum baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan wabil akhirati hum yuqinun, tentang akhirat mereka mesti yakin. Bukannya iman saja, yakin. Mesti ada ilmu yakin, mesti ada dhannul yakin, mesti ada hakul yakin. Itu dia ya, baru jadi. Hanya sekadar tahu kata akhirat tu wujud, itu tak jadi benar. Kita mesti ada rasa kewujudan akhirat itu. Sebab tu ada ulama-ulama, para sahabat Nabi, bila dibaca ayat-ayat akhirat tentang makan minum, disebut dalam Quran tentang ayat-ayat makanan minum ahli syurga, sambil duduk semayang tu nanti kecap mulut dia. Sebab ada rasa. Macam kita lah, kita bercakap makanan dunia kan kita kecap. Cerita sikit pasal makanan, mulut kita automatically secara langsung akan kecap. Sebab kita dah tengok, kita dah masuk dalam alam itu. Jadi makanya begitu juga orang yang sudah yakin kepada akhirat, sudah sampai kepada hakul yakin. Imam Haqqan dia panggil. Imam Haqqan ni dia punya hati hidup. Hati dia hidup. Nampak tak? Iza zikirallah wajilat qulubuhum. Sebut nama Allah, sama ada Al-Quran ataupun hadis ataupun hukum ataupun kanun ilahiyah, apa juga disebut tentang Allah, maka hatinya ada feedback. Hati itu mula menerima. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, bila dibaca ayat-ayat Allah
imannya pula bertambah. Sebab masuk lagi ilmu, masuk lagi maklumat, masuk lagi hikmah dalam jiwa dia. Iman dia bertambah. Itu Tuhan bagi dua telinga. Ya, telinga ni fungsi anggota yang paling tertinggi sesudah akal. Telinga ni adalah juzu anggota yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling berpengaruh pada jasad seorang manusia. Ya, saya sebut dulu dalam kitab Sabilul Muhtadin. Ya, ditabaqahu fid din amrain yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya, dalam uduk cuci telinga 12 kali. Oh, dengar kan? Tu dia. Cuci telinga 12 kali. Cuba tengok dalam kitab tu. Kitab Sabilul Muhtadin. Kitab Islam Fiqh. Ya. Khatam kitab tu jadi mufti Pulau Pinang. Ya. Kalau lepas dah kosong lah. Tak gitu kan? Tu dia. Itu je masalah dia. Sebab di situ diterangkan begitu terperinci. Telinga. Ya. Tuhan tu kan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Di mana Allah telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu sedangkan kamu tidak tahu apa-apa. Blank, nil, ya. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah bagi kepada kamu sam'a, mendengar, melihat, hati, faham. Nampak? Nah, ya. La'alakum tashkurun, mudah-mudahan kamu jadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi kita sebagai manusia, antara tunggak pertama, antara perkara yang paling pokok sekali manusia kena hasilkan sebagai membalasi budi Allah yang telah mencipta kita manusia ini dengan selengkap-lengkap kejadian, sebaik-baik bentuk fizikal kita, lahiriah kita maupun spiritual kita, maka kita kena bersyukur kepada Allah. Maka ibadat syukur adalah as-salah. Sebab itu tidak ada sembahyang sunat syukur, tak ada. Sujud syukur ada. Sembahyang sunat syukur tak ada. Usalli sunat syukur raka'atain tak ada. Sebab sembahyang itu sendiri sudah syukur artinya. Tak? Ya. Tuhan sebut di ayat lain, anishkurli wali walidai. Hendaklah kamu syukur kepada aku dan kedua ibu bapa. Syukur kepada aku artinya kamu bersalat. Pada ibu bapa kamu taat. Erti syukur tu dalam ayat tu. Sepakat, saya lihat dalam 68 kitab tafsir, saya rujuk dalam 68 kitab tafsir, ayat ini semua pendapat para mufassirin berpendapat yang sama. Anishkurli artinya hendaklah kamu salat, sembah, sujud kepada aku. Wa bi walidai, dan kepada kedua bapa hendaklah kamu taat. Habis, confirm. Jadi sembahyang itu sendiri adalah lambang kesyukuran, ya. Sebagai perhubungan Allah mendahirkan kesyukuran, kita jadi seorang hamba yang syukur. Tengok Nabi. Dalam riwayat kita baca sejarah, Nabi sembahyang sampai bengkak kaki, kan? Bangun sembahyang malam, ya. Sampai bengkak-bengkak kaki Nabi. Ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, Allah telah ampunkan dosa kamu. Allah yang dahulu maupun kemudian. Allah telah angkat darjat kamu. Ya. Allah telah tinggikan sebutan nama kamu. Ya, ya. Kenapa susah payah sampai bengkak-bengkak kaki? Apakah salahnya kiranya aku jadi seorang hamba yang bersyukur? Nampak Nabi kata. Ya. Kerana untuk mensyukuri Allah, maka itulah tidak ada jalan mensyukuri Allah yang lebih penting, yang lebih besar, iaitu mendirikan salat. Itulah kita lihat kepada soal pokoknya, iaitu menegakkan salat. Ya. Kemudian salat ini bukan hanya sekadar kita buat melepaskan batuk di tangga. Sekadar buat lepas cukuplah, aku dah buat sudahlah. Nah. Kadang-kadang orang nasihat kita pun lebih teruk. Buatlah, jangan tak buat, asal buat sudah. Nampak? Yang nasihat tu pun, ya, dia kurang sikit pada iblis, ya. Iblis pun kata Tok Adam, ya kan, inni lakum minan nasihin. Wahai Tok Adam, Tok Hawa, aku ni penasihat bagi kamu, tahu tak? Jadi iblis pun sebut, kan. Ya, makna kata seluruh anak cucu Adam pun dia akan nasihat. Nasihat yang mana? Ya, nasihat membawa kepada keburukan. Ya, ini tak betul. Jadi pendek kata, kita nasihat orang, kita macam sembahyang tu, kena buat sungguh-sungguh, buat elok-elok, buat sempurna. Jangan sekadar melepas batuk di tangga. Ya, dah buat lepas. Itulah umat Islam di hari ini kita lihat. Keadaan umat Islam hari ini tertekan di mana-mana pun. Di mana-mana juga umat Islam tertekan, kita tidak dapat mencapai kejayaan. Ya.
Kejayaan bukan artinya kesempurnaan ataupun keluasan ekonomi, bukan. Atau kekuatan tentera, bukan. Ya. Ataupun ke apa kita tadi ini kejayaan politik, bukan. Kejayaan umat Islam adalah bergantung kepada salat. Salat saja yang boleh berikan kejayaan kita. Ya. Kejayaan hidup kita dunia akhirat hanya berjaya dengan salat, bukan dengan ekonomi. Jangan bimbang. Malaysia ni kita, kalau orang Islam ni, orang Islam lebih sikit lah dia punya percentage, ya. Ada 62% orang Islam, campur Islam lah, tak kira Melayu pun lah. As a Muslimin, ya, ada 62%. 62 tu, dia pun nak sampai setengah lah. Tak lama lagi setengah. Ya. Mereka tu ada 48%. Kafirin, semualah jenis kafir, tak kira apa bangsa dia. Ya, dia ada 48%. Ya. Tapi kita walaupun 62% dia, jangan kita fikir 62% itu dia boleh bertahan kalau kita tidak ada suatu unsur yang menjana kita kepada kejayaan, iaitu as-salah. Tuan-tuan boleh lihat sendiri, ya. Dalam Quran, dalam azan. Azan Bilal nanti sebut apa? Hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Aywa. Ya. Marilah menegakkan salat, mari menjejah kejayaan. Sebab salat saja yang boleh membawa kejayaan. Bukan kekuatan ekonomi, bukan kekuatan tentera. Jangan salah faham, ya. Tahu kan? Tentera Brigade Al-Qassam sekarang ni, ya. Sangat digeruni, ditakuti oleh Israel. Ya, hampir sekarang ini dikira hampir 38,000 dah tentera Israel yang dah mati, yang kena habis. 38,000 tau. Itu dia pesorok daripada tahap tu, kita, ya. 35,000. Itu yang mati, yang sakit tak masuk lagi. Yang gila lagi tak masuk. Yang gila. Ya. Ya. Kekuatan Brigade Al-Qassam, tuan-tuan, kerana mereka menjaga salat. Salat 5 waktu berjamaah, sembahyang tahajud diwajibkan. Sembahyang tu tak wajib. Diwajibkan kepada mujahidin Islam. Dia ada 5 brigade sekarang ini, ya, dalam Hamas dan juga yang masuk dalam Ifadah, ya, di mana mereka ini ada 5 brigade, ya. Tapi yang paling ditakuti Hamas, sebab dia punya syarat dia punya tentera mujahidin wajib kena sembahyang tahajud. Kita kena ikut contoh siapa? Contoh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu dah. Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Qurdis. Dia dapat menangi hanya boleh mengalahkan 3 negara kafir, 3 negara salib. Dia satu boleh menghadapi 3 negara salib. Ya, kemenangan tercapai, Palestin pun sudah mula dibebaskan, jatuh pada tangan Islam. Ya, dia menghadapi tentera Jerman, Barbarossa, raja dia. Dia menghadapi Perancis, King Henry yang kedua. Dia menghadapi lagi, ya, tentera Inggris, Richard the Lionheart. Tiga negara kafir salib ni dapat dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nampak tak? Di mana tentera-tentera Islam yang hanya meninggal mati tidak lebih daripada 12 orang. Itu dia, nampak tak? Hebat. Kenapa? Syarat dia kena sembahyang tahajud. Itulah kekuatan kita. Sebab itu Allah turunkan mula-mula bila Nabi nak jadi Nabi, sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul Nabi. Sesudah pulang daripada Gua Hira dalam ketakutan, selimut aku, wahai Khadijah pun selimut. Datang Jibril diri depan tempat tidur Nabi tak pakai katil, tidur di lantai. Dia berdiri di rusuk Nabi belah kanan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa awinqushu min qalila au zid ala waratil Quran tartila. Sinilah akhir ayat. Wahai orang yang berselimut. Selimut kerana ketakutan. Bukan selimut kerana sejuk. Selimut kerana ketakutan. Ya. Bangunlah, ya, sedikit untuk menghidupkan malam, ataupun separuh ataupun lebih. Ikut sukalah. Sepanjang malam tu kamu boleh pilih waktu mana pun. Ayat ini beri satu kelonggaran kepada umat. Dia boleh sembahyang tahajud
anytime, bila malam. Malam bermula apabila kita sudah masuk waktu maghrib. Tapi udah kena ada Isya, tak ada tidur lagi lah. Kena sembahyang Isya dulu. Habis sembahyang Isya, kita pergi sandang di sofa. Sambak-sambak di sofa, lena. Sedang-sedang berlena, dah boleh sembahyang tahajud dah. Syarat dia lena. Nampak tak? Itu erti je ya. Sebab Nabi ketika dalam keadaan selimut takut, bangun untuk menegakkan salat. Ya. Tak kira sama ada sedikit atau separuh malam atau 1/3 malam. Tapi Nabi pilih 1/6 malam. Senang umat dia ikut. 1/6 malam ni waktu sahur dia panggil. Bukan waktu makan sahur. Waktu itulah kita makan sahur. Jangan panggil waktu sahur. Waktu sahur tak betul. Waktu itu bukan waktu makan. Waktu sahur dalam surah Al-Imran disebut. Ya. 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 Wabil ashari mustaghfirin, Tuhan kata. Apabila dalam keadaan sahur, di mana mereka mohon ampun kepada Allah. Bangun sembahyang. 1/6 malam, tuan-tuan. Mula daripada waktu maghrib, masuk maghrib pukul berapa? Masuk subuh pukul berapa? Kita ambil berapa jam? Kita bahagi 6. Bahagi 6. Bila bahagi 6, 1/6 di hujung tak. Itulah waktu yang paling bagus yang Nabi pilih untuk umat. Bangun sembahyang tahajud. Bila kita bangun tahajud, di akhir 1/6 malam, confirm masjid kita penuh. Sembahyang subuh. Seorang tak ada tidur lah. Sebab dia dekat dengan subuh. Jadi habis sembahyang tahajud di rumah, automatik kita tak akan tidur. Tidur terlepas subuh. Lepas ada sempadan subuh lah tu, maka kita akan datang penuh masjid. Memberi ertilah ya. Imam Syafi'i pergi ke Uzbekistan dengan anak muridnya Za'faran ya. Masjid di depan sembahyang tahajud lah. Masjid tu gelap. Gelap sampai subuh. Ya. Tak ada langsung berita minyak, tak menyala. Maknanya tak ada orang. Dia kata apa? Imam Syafi'i kata apa? Aku bimbang Za'faran, tempat ini akan jatuh kepada orang-orang, akan jatuh ke tangan orang-orang kafirin. Itu dah. Betul ya? Nampak? Ya? Aku bimbang ya Za'faran, tempat ini akan dijejak oleh orang-orang kafirin. Pasti. Betul lah. Komunis Rusia ambil dia. USSR masa tu kan? Ya? Itu dah. Betul lah. Sekarang dah bebas. Bebas apa? Mereka masih dalam keadaan jahil. Ya, tak cukup pembawaan mereka, pembawaan kehidupan mereka tidak sepenuhnya kehidupan seorang Muslim. Banyak kejahilan. Makan minum mereka masih lagi belum bertapis. Ya, masuk habis segala syubhat, halal haram dah tak menentu. Ya, ini sahih. Tambah Bosnia, nauzubillah habis. Ya, dia tak tahu apa sembahyang tu. Dia tahu kata masjid itu tempat tidur. 700 masjid Bosnia, semua kena rantai. Yang buka tu dia tidur. Bukan sembahyang. Yang tak guna sembahyang tu rantai. Ini berjaga-jaga. Maka itulah Allah hantar. Ya. Mati habis mereka, ganti dengan generasi yang baru. Generasi yang mengenal Allah, mengenal salat. Nampak? Ya. Itu hikmah dia lah. Na'udzubillah. Baik, kita baca balik kitab kita ni. Baru mukadimah tak habis. Ya. Kalau bersilat, baru tapak 4. Tak itu, buka muka surat 3. Mukadimah saya ambil campur-campur lah ya. Ya. Kita ambil bawah lah, pasal macam putar. Mula daripada bawah, kena mula daripada bawah lah. Bukan tuan-tuan ni boleh terti bab ni. Kita ikut silibus kitab, susun kitab, pasal mengaji cara kitab dengan ceramah tak sama. Nampak ya? Tak sedap lah mengaji kitab ni ya. Jadi kita kena pupas sajalah. Kita mula dulu dengan bab suci. Lah. Paling penting bab suci ni. Ya. Kenapa bab suci paling penting? Di akhirat besok ada satu benda yang kita kena lalui, iaitu meniti as-sirat al-mustaqim. Ya, confirm. Sesudah mahsyar, berhimpun di mahsyar, mungkin 50,000 tahun, mungkin 25,000 tahun, mungkin sekadar masa 2 rakaat sunat. Moga-moga kita masuk 2 rakaat tu lah. Jangan berdiri lama-lama di mahsyar ya. Minta kepada Allah, ya Allah, aku di akhirat aku nak kita kat 2 rakaat salat dah. Tak mau 50,000 tahun, tak sanggup ya. Itu dia. Ya, jaga iman, jaga takwa, jaga solat. Insya-Allah ya, kita akan dapat nikmat itu. Baik. Kemudian kita akan meniti as-sirat di atas jambatan. Tadi jambatan ni confirm semua orang kena lalu. Semua orang kena lalu. Mau tak mau kena lalu. Ya. Macam jambatan Pulau Pinang tak apa, tak mau lalu tak apa. Nampak tak ya? Itu dah.
Jambatan akhirat semua confirm kena lalu, tuan-tuan. Kita ada, dia kata dia ada 7 stesen, 7 toll, dia kata ada toll situ ya. As-sab'an al-muqantarah, dia ada 7 stesen. Stesen yang pertama dia tanya pasal syahadah. Kuasai ilmu tauhid. Ya, sudah ada ilmu tauhid. Kekuatan akidah kita mesti akidah Islamiah. Ya, itu paling penting. Masuk dalam bab alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni beriman kepada yang ghaib. Kemudian yang kedua as-salah, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Haji banyak istitaah, dia pun nombor 5 kan ya. Ada kemampuan baru boleh pergi. Paling-paling tidak tak ada kemampuan, minta maaf lah ya Allah ya, hamba-Mu tak masuk kota. Tidak. Paling last masuk istitaah. Istitaah itu bawah uli amri itu. Ati Allah, wa ati Allah, wa ati Rasul, wa uli amri. Dia masuk dalam uli amri itu. Maknanya perintah syarak tu, ya. Kota tu masuk dalam perintah syarak. Nah, secara fiqh mengikut jurusan fiqh. Nah, maka itu memang kita kerana untuk menyelamatkan manusia semata ada kaedah-kaedah diperbincang dalam OIC 1992. Maka dari keputusan ulama-ulama dia kata kita kena hadkan kota. Kalau tidak susah. Sebab Mekah tak ditampung ramai. Nampak tak? Ada mudarat dia. Nak elak daripada mudarat, sebab konsep Islam pertama sekali la dirat wala darar. Jangan beri mudarat dan tidak dimudaratkan. Itu paling penting sekali kaedah prinsip Islam ya. Kita kena ambil kira. Maka tu haji, habis haji, yang nombor 6 tu pelik sikit. Soalan nombor 6 dia tanya tentang mandi junub. Tu dia. Mandi, masuk mandi hati-hati yang batan hujumnya besar. Soalan yang ke-6, stesen yang ke-6 tanya pasal mandi wajib. Tu dia. Maknanya suci lah. Banyak orang mandi tak betul tu. Tu dia. Mandi dalam telinga tak akan masuk ayam. Mandi nak jawab. Tu dia. Celah-celah pusat tak masuk ayam. Ini antara sebab. Maka kita kena ratakan seluruh ayat di bawah tiap-tiap kulit itu adalah taharah. Nabi kata, nampak tak dapat tidak. Maka mandi wajib. Yang ketujuh dia tanya pasal soalan hubungan dengan kita sama-sama kita, iaitu kita mencederakan sahabat-sahabat kita, yakni melukakan. Dia tanya pasal darah. Hang dah pukul orang tak? Berapa orang hang lukakan? Nampak tak? Dengan cara mana pun apabila kamu melukakan orang, kamu kena diambil belah. Nampak tak? Kamu sudah minta halal ke tidak? Sudah kamu bayar diyah ke tidak? Oleh kerana kamu tidak boleh dikisas, kamu kena bayar diyah. 100 ekor unta, bayar ke tidak? Kamu dah bunuh dia. Ya? Tidak. Kita bawa kereta, kita langgar orang mati. Nampak di atas careless kita ni, kecuaian kita bunuh, langgar orang cara bunuh kereta. Bukan nanti kita nak turih dia. Ikut hukum orang ni kalau salah kena pancung. Di Saudi, ya, di Saudi kalau ada accident, hampir dekat semua pakat keluar penuh tu jalan raya. Nak tengok siapa yang melanggar, apa orang yang dilanggar tu jadi macam mana. Kemudian kita tengok kaedah dia langgar tu macam mana. Dia langgar tu atas kecuaian dia ke? Kalau atas kecuaian dia, confirm dia kena pancung. Itu dia. Bukan dia gantung lesen. Bukan dia gantung leher, dia pancung terus. Tu dia. Ini di Saudi tuan ya. Tu dia. Itu paling tidak kita baik faham begitu. Jadi maknanya dia tanya pasal darah lah. Jadi 7 kontarah ni, yang ke-6 tu kita tengok dia tanya tentang mandi junub. Sebab Nabi ada sebut, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Tidak akan diterima solat melainkan dengan tuhur, bersih, suci. Wala sadaqatun min ghulul, dan tidak akan diterima sedekah daripada harta yang hilang, harta yang kecoh, harta yang haram, harta yang kotor, harta yang tidak murni. Nampak tak? Itu kita kena faham. Hadis ini mengikut lagi kitab Sunan At-Tirmizi, as-sahah wa ahsan. Dia kata, hadis paling sahih, paling hasan. Cuba tengok dalam Bahrul Mazi, juzuk yang pertama, tuan-tuan buka tengok mula. Itu kitab itu diterjemah dalam bahasa Melayu lah, ya. Antara julung-julung kitab hadis yang lengkap dengan syarah yang diterjemah dalam bahasa Melayu, itulah kitab dia. Tak ada kitab lain dah. Nak cari ya. Juzuk yang pertama kita buka, ada hadis ni. La an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Pendek hadis daripada Abu Hurairah berkatanya, aku telah dengar Rasulullah bersabda, ya, tidak akan diterima solat melainkan dengan suci, tidak akan diterima sedekah dengan harta yang hilat. Jadi Imam Tirmizi kata apa? Hadis ini paling sahih, ashah, paling ahsan, paling baik. Itu satu syarat. Nampak tak? Nah. Dan kalau tidak ada yang tu, di mana-mana pun sembahyang kita tidak sah, kena hormat waktu. Sembahyang hormat waktu. Ini kita tekan kepada jemaah haji lah, biasanya kan. Nah. Yang kedua, yang kita faham kita lihat tadi, bersuci itu makna kita ambil faham paling penting bila orang nak sembahyang ni kena suci. Melibatkan sampai suci dalam. Bukan luar saja. Suci ini meliputi lahiriah dan batiniah. Kitab ni yang kita baca ni hanya lahiriah saja, batiniah tak ada. Batiniah kena buka kitab tasawuf. Kitab ni kitab fiqh. Dia rujuk dalam bab solat lahiriah saja. Itu kita baca sini ya. Dari segi bahasa, bersuci dia berarti membersihkan. Lurah. Daripada etimologi, daripada segi lurah bahasa Arab ke bahasa Melayu, dia kata benda yang tak bersih. Apa-apa tak bersih, dia kira sebagai, tidak dihukumkan sebagai najis. Ataupun kotor, itu kita istilahkan ya. Baik. Ya, itu dia lah. Ya. Dari segi bahasa, apa yang benar tidak suci dipanggil sebagai bersihkan. Daripada segi, ada bersegi istilah ilmu fiqh mengikut terminologi. Jadi etimologi, yang ini terminologi mengikut daripada lugah, daripada yang ini istilahi. Jadi lughawi, istilahi. Daripada istilah ini fiqh, bersuci bermakna membersihkan diri daripada hadas dan najis hingga membolehkan seorang itu melakukan ibadah seperti salat, tawaf dan sebagainya. Itu Nabi lalu di satu kubur, di satu kuburan, dua kubur. Nabi lalu ada dua kubur, Nabi berhenti di dua kubur tu. Nabi kata dekat sahabat, apa bagi patah ranting korma tu bawa mari. Dia tak faham kata apa. Sahabat tu bagi patah ranting korma yang muda tu, patah ranting korma bawa mari. Nabi koyak dua pula ranting tu. Dia bagi jadi dua, koyak dua ranting tu. Dia pacak di dua kubur. Nampak? Tu dia. Dia tak faham juga kenapa. Sahabat tanya, ya Rasulullah, lima fa'alta ya Rasulullah, kenapa engkau buat ni? Apa cerita? Ya. Dia kata dulu ni lah. Sebenarnya kedua-dua mayat ni sedang diazab sekarang. Itu adalah azab kubur. Ya, ini ada azab kubur. Hadis ini antara satu hadis yang mengesahkan adanya azab kubur. Kedua-dua kubur ni sedang diazab sekarang. Jadi bila aku pacak akan ranting korma yang hijau ni, yang muda, sebab ranting-ranting ni pada zahirnya tumbuh-tumbuhan ni sembahyang mereka adalah tasbih. Nampak tak? Binatang, hayawan, binatang dan tumbuh-tumbuhan, mereka punya solat mereka adalah tasbih. Kalau tumbuh-tumbuhan, tasbih dia subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tumbuh-tumbuhan. Kalau binatang, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nampak tak? Tu dia. Tu dia. Ayat tasbih dia la haula wala quwwata illa billah. Ini Sayyidina Ali kata. Nabi tak kata, Sayyidina Ali kata. Dia bertanya, dia jawab begitu. Nampak tak ya? Jadi tumbuh-tumbuhan ni bila dia terhenti dia punya tasbih subhanallah bihamdi, pokok tu akan mati. Dia bukan keluar roh, cabut roh tak. Bukan malaikat maut mencabut roh dia. Ya, dia luar daripada portfolio apa nama Sayyidina Israel. Jadi bila dia terhenti tasbih, pokok tu matilah. Binatang tu serupa. Binatang dia subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala dak. Ya. 4 patah dia kalimah tu. Bila dia tak boleh tasbih, dia akan mati. Dia jalan kena bergelik, kena apa-apa. Itu binatang. Jadi dia mati kerana tasbih itu tidak ada dengan diri dia. Maka itu kita kalau masuk masjid, tak sembahyang dalam masjid. Duduk terus. Lupa. Duduk. Lupa tu kira teruk. Lupa dalam masjid, kira memang teruk semua. Bukan kaki masjid lah. Kaki naik gelap. Macam orang gelap saja kata habis betul orang. Lupa. Tapi tak apa. Jangan bila lupa lebih pada 5 minit lah. Kita ambil 5 minit. Kenapa 2 rakaat? 2 rakaat 5 minit. Ya. Kalau lebih pada 5 minit, tak payah bangun dah. Dia terus kata apa? Subhanallah walhamdulillah 4 kali.
baca 4 kali ya. Subhanallah wala haula wala, tak payah. Itu 4 patah tu ucapkan 4 kali, ganti solat. Sebab dia adalah solat binatang. Kita ni binatang, manusia ni binatang. Tapi lebihnya kita hawayanun natiqah, binatang yang punya akal. Itu aja kita beza. Ya. Semua binatang kita. Maka itu kita fahamlah. Jadi maka tak dapat tidak yang diambil faham tadi ini ya. Jadi pendek katanya bila kita sebut tentang masalah bersih suci ini, lahiriah batiniah. Suci kita bersih lahir lah. Daripada najis, daripada hadas, dua benda. Kalau luar lah, najis dan hadas. Hadas ada 2. Tapi sebenarnya kalau kita kaji, hadas tu ada 3. Macam najis juga ada 3 kan. Najis ringan, pertengahan, berat. Hadas pun itu juga. Hadas pun ada 3. Tapi ulama nak ringkas bagi mudah faham, dia kata 2 lah. Hadas kecil, hadas besar. Ya, dia hadas kecil satu tu yang tidak ada wuduk panggil hadas kecil lah. Orang yang tidak ada sembahyang tu hadas kecil. Ya, hadas pertengahan, orang junub suami isteri bersatu. Nampak tak? Anytime dia boleh sembahyang. Dia mandi habis. Dia tak payah tangguh. Nampak tak? Dia nak tangguh boleh. Kalau nak sembahyang, dia orang pergi mandi. Itu pertengahan. Yang ketiga, dengan wiladah. Orang perempuan dengan wiladah bila beranak. Beranak kering. Bila beranak kering, dia panggil wiladah. Ya? Dia pun sama juga. Dia tak payah tunggu 40 hari lah. Ya? Dia boleh pergi mandi, boleh sembahyang. Dan masuk waktu, terus pergi sembahyang. Jadi wiladah dengan junub ni, dia masuk dalam hadas pertengahan. Yang ketiga, hadas berat. Hadas berat ni, hang mandi pun tak boleh bersih lagi. Orang perempuan haid. Orang perempuan nifas. Mana boleh berhenti? Lagi tak kering, tak boleh mandi. Aku nak mandi juga. Tak boleh. Itu artinya hadas berat. Nampak ya? Ya, orang yang hadas berat ni tak boleh tawaf, tak boleh berhenti dalam masjid. Berlalu boleh, tak boleh berhenti dalam masjid, ya. Tak boleh sentuh Al-Quran, tak boleh baca Al-Quran. Tengok ya, tak boleh bersatu suami isteri. Nampak ya? Beratlah. Hadas pertengahan boleh, hadas pertengahan junub. Lepas mandi boleh bersatu balik. Lepas mandi boleh bersatu balik. Nampak tak? Itu dia lah. Kalau nak bersatu tak mandi pun boleh lagi. Tak mandi nak bersatu, nak sambung boleh. Tapi kena ambil sembahyang. Nah, jangan jadi lugu lembu. Nah, sambung. Tak betul lah. Itu dia lah. Jadi lagu babi, tak boleh kan? Orang Islam kalau nak bersatu, minta maaf dah. Dia kena pergi basuh kemaluan dulu, ambil ayat sembahyang, kemudian continue. Nah, tak ada had. Syarat tu, ya kan? Bila nak sembahyang, mandi terus lah. Itu amalan Rasulullah SAW. Sunnah Nabi, ya, sunnah syariah dia panggil, sunnah disyariatkan. Banyak sunnah yang mana datang daripada Nabi ini yang tidak disyariatkan. Yang syariat tu sedikit tak banyak. Yang tak syariat tu banyak. Baik. Lagi yang boleh kita faham, itu antara kita pecahan. 2 lah perkara. Yang batin ni banyak. Najis batin ni juga banyak. Ya Allah. Imam Ghazali hadkan hanya 10 najis. Najis batin ni ada 10. Nanti kita cerita kemudian lah. Tak masuk lagi bab ni. Hanya kita sentuh salah satu daripadanya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad dengki itu najis. Najis batin. Najis batin. Bila ada benda-benda yang 10 perkara ni, yang kita Tuhan tak terima. Ada hasadnya, ada ujubnya, ada takburnya, ada riaknya. Nampak tak? Tu, ya. Semua yang kita Tuhan tak terima. Sebab syarat terima solat satu ya. Satu sifat di antara sifat yang wajib kena ada. Wajib aini, bukan kifayah. Belum kita sembahyang jemaah, imam kena ada, makmum kena ada, tuan-tuan. Sifat apa? Sifat batin ni. Kalau tidak ada sifat ini, sembahyang kita Tuhan tak terima. Confirm. Nampak tak? Tuhan tak terima. Itu kita nak biar faham. Jadi pendek kata, kalau kita tak ambil faham di sini, kita akan hanyut. Ini maknanya sembahyang yang kita tak terima ni, dia ada hadis dikata daripada Allah. Hadis kursi. Banyak kali saya sebut lah. Sebab perkara ni very important, penting. Kata Allah dalam hadis kursi, riwayat Imam Al-Bazzar. Hadis ini sahih. Kitab hadis yang riwayat oleh Imam Al-Bazzar, hadis sahih. Allah kata apa? Allah sendiri kena kata, pasal sembahyang dia nak terima.
Kalau kata Nabi pun orang tu tak kuat lagi lah. Allah sendiri kata dalam hadis Qudsi, ataqabbalu salata mimman tawadda'a li'azamati. Hanya saja aku terima salat hamba-hambaku yang tawadhu kepada kebesaran aku. Nampak tak? Tak tawadhu, Tuhan tak terima. Kalau tak ada tawadhu, Tuhan tak terima salat kita. Walaupun kita bersorban, berjubah, baca Fatihahnya betul, rukuk sujudnya betul, wuduknya cantik, bukan tak? Sembahyang pula di masjid, sembahyang pula jamaah, tu dah lah. Tuhan tak terima. Sebab Allah kata sendiri, ataqabbalus salata. Nampak? Innama, semuanya hanya saja. Innama ni dalam bahasa Arab dia panggil adatul hasr. Makna kita dia had untuk yang tu saja. Tidak ada lain lagi, tidak ada alternatif. Bila kata innama, tiap-tiap kita jumpa dalam hadis tulis innama, maknanya itu saja yang Tuhan beri syarat. Nampak tak? Innamal mu'minu, hanya saja orang beriman. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bila sebut nama Allah gemetar, itu orang yang beriman betul. Iman haqqan dia panggil. Tidaklah. Tapi sebut nama Allah, dia macam tu ya, kering. Tak ada feedback. Ini iman bukan iman haqqan. Ini iman apa? Iman saduran nama dia. Tahu saduran? Iman celuk. Iman celuk. Lama-lama usang. Hilang warna mah, keluar warna tembaga. Dia tak mau begitu. Dia kena jelas. Jadi makanya iman yang kita faham di sini perkara yang paling pokok sekali. Dan ada satu hadis Nabi kata apa? As-salatu aslas. Hadis sahih juga, Maka salat itu seperti dia ada tiga bahagian. Tiga bahagian ni betul, sembahyang tu Tuhan terima. Al-tuhuru thulus. Kebersihan itu 1/3. 1/3 daripada terima sembahyang tu kebersihan. Wuduknya cantik, nampak? Mandi junubnya cantik, pakaiannya bersih, tempat solatnya bersih. Hasil sumber yang dia beli daripada pakaian itu daripada sumber yang bersih. Ambil kira. Nampak? Ada lagi-lagi duduk tadah tangan di tengah-tengah padang pasir, berpeluh-peluh, rambut kusut masai, berdebu, duduk tadah tangan, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Nabi Musa lalu. Musa tengok kat dia. Nampak tak? Terus yang Musa cakap, ya Allah Tuhanku, Engkau perkenankanlah. Kesian dia minta doa, berpeluh-peluh tengah panas. Allah jawab kat Musa, wahai Musa, aku tak terima sembahyang. Kerana pakaian dia najis. Nampak tak? Kotor. Dia beli pakaian daripada hasil yang tak bersih. Duit ekor dia beli. Kata pila duit ekor. Tu, ekor ni payah dia orang nak tinggal. Ekor, pokok, adik-adik dua. Cukup susah nak tinggal. Dia lah. Tambah-tambah isap rokok di kawasan masjid. Lagi-lagi biadab dengan Allah. Nampak? Bawa benda haram dalam kawasan masjid. Tak boleh. Boleh tak bawa benda haram? Nampak tak? Tak ada. Orang lempak najis kita marah. Ada kan orang lempak najis masuk dalam masjid? Kita marah. Nampak? Tapi kita sini duk pui-pui berokok. Kita tak tahu. Itu benda haram tau. Luar pada kawasan masjid. Mana-mana kawasan masjid, tanah masjid itu wakaf. Nampak tak? Keluar daripada kawasan masjid, habis isap rokok di luar. Dah tulis besar-besar lah, kawasan larangan. Dilarang isap rokok. Bubuh pula, punya tak faham. Isap lagi, pergi duduk bawah pokok isap. Pokok tu duduk dalam masjid. Punya tak reti, macam mana Tuhan nak terima? Nampak tak? Haji pula tu. Haji. Haji umrah 3 kali je. Saya tanya ke dia? Dia pergi haji ke? Haji. Saya tak tanya, isap rokok lagi. Kalau mak rokok, dia tak jawab Dia nampak lagu haji dia. Dah pergi haji sekali dah. Umrah pergi 3 kali. Allah sayang. Pasal apa? Isap rokok. Nampak tak? Pak Haji buat kerja haram. Macam mana terima haji nak mabrur? Nak jadi mabrur macam mana haji tu? Nampak ya? Buat kerja haram. Hampir dah tanya corok mana pun. Confirm tak ada orang kata rokok tu makruh dah. Semua kata haram. Habis. Nampak? Tambah hari ni pula ada masuk pula darah babi sikit.
dalam filter dia. Filter rokok termasuk darah babi. Babi ni boleh belagak. Ya. Dalam budaya kehidupan kita Malaysia ni, kita guna unsur-unsur yang masuk babi tak kurang daripada 174 barang. 174 barang kita duk guna sekarang di rumah kita, di pejabat kita, di masjid kita, ada unsur-unsur babi. Nampak tak? Nah, beg-beg orang perempuan tu. Cantik-cantik beg, banyak kulit babi. Lah ni kulit babi tak dapat 3 bilik lah. Dia proses kulit tu bagi jadi macam tepung, kemudian dia buat kulit baru, nampak? Kita tak nampak lah kulit. Kalau biasa kulit babi nampak 3 lubang kan? 3 lubang kan? Tahu dah. Lah tak payah. Kita buat begitu orang Islam tak mau beli. Lah ni kita convert. Nampak tak? Kita buat tepung dulu. Kita ambil kulit tu, kita proses, kita jadikan tepung, nampak tak? Macam kayu lah. Buat kayu kan? Ya. Kemudian dia proses bagi jadi kulit. Keluar selapis cantik ya. Itu dia. Nampak? Buah kala-kala pula anak ya. Ya. Bubuh pula situ pula. Beg tu pula tadi kan. Apa-apa nama dia hebat-hebat. Masya-Allah nah. Kita pun bawa pink duri, bawa masuk masjid. Itu dia. Itu dia. Buat pergi Mekah, bawa masuk Masjidil Haram. Allah. Nampak tak? Itu faham tu. Kita dah sedang ya. Ya. Suatu pencerobohan secara maya ya, yang berlaku dalam barangan-barangan kita yang kita melibatkan, masya-Allah kita. Itu yang kali penting ni sekali. Jadi pertama sekali soalan yang kita sebut tadi, secara batin sembahyang tu hendaklah sembahyang yang terdiri daripada orang yang tawaduk. Nak tawaduk ni tuan-tuan, kena buanglah penyakit sombong, penyakit riya, ujub, takabur, hasad ya, putus asa ya, itu dia ya. Marah babi, marah singa, marah kera, kena buang. Dah marah 3 tu kena buang. Marah babi, marah kera, marah singa, buang. Nampak tak? Itu dia ya. Itu dia. Boleh kan? Tahu? Kita nak marah apa? Minta marah apa? Marah lebah. Marah lebah bagus. Nampak tak? Bila marah lebah, janji keluarlah. Manisan madu tu keluar. Nampak? Lebah kena marah baru keluar. Dia tak marah tak keluar. Dia keluar madu. Kita marah keluar carut. Siap. Nampak tak? Tu nah. Tak nampak kan? Kenalah. Puasa ulat bagus. Nampak? Puasa ulat. Jangan puasa ulang. Ni Ramadan nak main kan? Jangan puasa ulang tau kan? Ulang saling kulit. No, duk ulang tu juga. Dia patut juga. Salin kulit berapa kali punya salin. Dia nak salin kulit ulang tu, habis-habis dia salin kulit tu, dia kena puasa tau tak? Dia tak makan. Ulang. Habis-habis dia salin kulit dia ulang sawah, dia tak makan. 2 minggu tak makan. Puasa. Nampak tak? Baru boleh salin kulit. Puasa juga. Tapi lepas habis puasa 2 minggu tu, dapat kulit baru, dia balik perangai ulang tu. Nampak? Kita buat habis puasa betul juga. Masjid tapi nampak. Nampak tak? Puasa ulat bagus. Ulat pula puasa, masya-Allah ni. Ni serangga, ulat serangga ni keluar ulat tu. Bila ulat dia akan jadi apa? Jadi ramah-ramah. Nampak tak? Dia akan puasa ulat tu ke pompong, dia usah, ke pompong dia keluar, ya. Dia akan kena puasa sekurang-kurangnya dia kena puasa 3 minggu. Lepas 3 minggu baru dia akan tukar jadi ramah-ramah. Nampak tak? Cantik-cantik terbang elok. Nampak tak? Tu puasa 3 minggu tadi jadi ramah-ramah. Nampak? Itu dah. Nampak? Kita lepas 3 minggu bercengkerama. Itu dia. Nampaklah ya. Tak kenal pulut, tak kenal korma. Itu dia. Nampak? Itu dia. Itu jadi cerita. Boleh kan? Jadi puasa ulat bagus. Jangan puasa ulat. Senang ingatlah. Buang air tambah nganti. Ini sebab memang betul Tuhan tunjuk, tapi kita tak kaji. Nampak tak? Kita tengok dalam Animal Planet. Dalam Animal Planet ada keluar cerita ni. Baru saya fikir, hebat ular. Tapi itu macam tu juga. Pergi di mana ular. Nampak? Itu dah nah. Tu nah. Tadi tu. Tu nah, itu dah. Habis cerita. Campur clean lagi turut pada ular. Pukul clean dulu, pukul ular. Ada patahan kata kan. Baik, sambung sikit lagi. Untuk lebih jelas, berdasar dari ini jelaslah bahawa ini maksudkan dengan bersuci ialah membersihkan diri daripada hadas dan najis yang melekat pada tubuh badan kita. Untuk lebih jelas, baiklah kita terangkan perbezaan antara hadas dan najis.
Hadas ialah sesuatu yang keluar daripada tubuh badan kita, sama ada melalui kemaluan hadapan kubul atau melalui ke belakang kemaluan belakang dubur. Manakala dikatakan najis pula segala jenis kotoran yang melekat pada badan, tempat dan pakaian kita, ya, sama ada ia berasal daripada dalam atau daripada luar tubuh manusia lah, ya. Ini kita fahamkan dengan hadas. Hadas ni dia panggil amrun i'tibariun, sesuatu yang abstrak, yang ada pada sebutan tapi tidak ada pada gambaran, ada pada sebutan. Orang hadas tak hadas serupa. Nampak begitu, ya. Kalau hadas dia nak biru muka, orang tahu ni hang ni hadas ni nampak biru muka. Senang kan? Tapi tak ada. Dia lah. Itu sampai lupa, Nabi pun pernah lupa kan. Nabi berhadas, hadas besar. Nabi pergi sembahyang subuh, tapi tak ada takbir lah. Nabi pijak tempat sembahyang tu. Nak takbir, Nabi tak ide takbir. Nampak tak? Terus Nabi undur, tarik Abu Bakar pergi depan, Nabi balik pergi mandi. Tak ada. Abu Bakar pun sembahyang rakaat pertama baca panjang. Baca panjang. Tak ada habis je baca, Nabi dah balik mai lah. Nampak tak? Nabi ambil alih balik tempat tu. Dia jadi makmum balik, nampak? Tu Nabi pun lupa. Nak bagi tahu kita bukan lupa Nabi itu kelemahan macam kita. Manusia ada nak bagi suatu hukum syariat untuk mentahirkan satu hukum syariat bagi umat. Sebab akan berlaku pada umat. Nampak tak? Bukan Nabi satu kelemahan Nabi, jangan jawab-jawab begitu pula, ya. Nabi ni maksum, terpelihara daripada salah, terpelihara daripada murka, terpelihara daripada maksiat, terpelihara daripada dosa. Itu artinya maksum, ismah, ya. Tapi Allah jadikan demikian. Itu hikmahnya untuk membentuk syariat, untuk mendahirkan hukum dan peraturan bagi ummah. Sebab ummah berlaku kan, ya. Ada masjid, tu imam dia, tapi dia jujur. Abang kata, Ustaz, saya tadi pagi saya terlupa, saya tak mandi pergi jadi imam. Habis nanti zikir semua selesai. Semua pakat pulang habis, nak dapat makan sirmak pula dia kata. Dia bagi dia kan, ya. Lah baru sedang dia kata, pulang-pulang rumah pun sedang saya ada besar. Macam mana nak buat? Takkan nak pergi abang, oi aku ada besar tadi pagi. Ada besar tu. Mak hukum bekah kata jemaah yang ikut dia semua sah sebenarnya. Dia tak tahu. Jemaah yang ikut dia semua sah, tak payah pergi abang baru kata suruh sembahyang subuh lain. Dia tu yang kena sembahyang subuh lain. Dia kena qada. Nampak tak? Jemaah yang ikut belakang dia semua sah. Tak payah ulang. Tu saya beritahu tip tu lah. Kalau ketua imam pula dah besar, tak payah diklaim. Malu lah ke orang lah. Ni saya nak bak tuan-tuan, tuan sembahyang subuh tadi tak sah tau. Saya ada besar. Nampak tak? Tak kenal lah, malu lah. Maka tu imam ni dia balik dia mandi seorang-seorang dia, ya. Saya qada lain. Kalau ada waktu dia sembahyang subuh lah, tak ada waktu keluar waktu dia qada lah dah. Tak payah istihar pada jemaah sembahyang subuhnya semua sah. Habis. Tu ya. Tak betul lah. Baik. Sama jugalah, ya. Tu imam tu katalah dia terkencing sikit kah? Tengah-tengah duduk sembahyang tu terkeluar air kencing. Ya. Orang prostat ni memang ada problem. Prostat memang akan berlaku macam tu. Tengah-tengah duduk bergerak kadang tu, ya. Atau perut dia kembung masa tu ada angin, dia boleh batuk, ya. Dia boleh keluar air kencing. Dia pun tak tahulah, ya. Dia rasa lagu ada keluar lah. Dia balik rumah, makmum dah ikut dah. Tengok surat dalam dia ada air kencing. Nampak? Tahulah. Sembahyang subuh dia tak sah lah tadi. Tak payah habis abang lah. Jemaah. Aku prostat. Tak payah aku tu. Keluar air kencing. Dia sembahyang, dia mandi pergi basuh dia elok, sembahyang lain lah. Jemaah yang ikut dia semua sah. Sebab dia tak tahu. Nampak tak? Itu hukum sembahyang jemaah yang kita tadi ni. Itu dia. Termasuk sembahyang Jumaat. Walaupun sembahyang Jumaat, rakaat pertama semuanya fardu ain. Imam dan makmum, rakaat pertama fardu ain. Rakaat kedua sunat. Jumaat, 2 rakaat kedua sunat. Rakaat pertama fardu ain, ya. Baik. Sambung. Dan lagi yang kata musannif, jadi apa juga yang kata tadi hadas ni, apa yang keluar daripada kubul kemaluan, apa yang keluar daripada dubur, ya. Itu dikira sebagai najis dan jadi hadas. Kecuali yang keluar tu adalah mani. Pelik sikit, tak banyak kitab ada sebut begitu, ya. Bila keluar, bila kita ada sembahyang tu keluar mani, sembahyang kita batal lah, jadi hadas. Nampak? Tapi tidak membatalkan sembahyang. Wuduk tak batal, keluar mani, keluar lain batal. Hak lain keluar angin pun batal. Orang perempuan keluar angin, ya, daripada kemaluan. Orang lelaki tak ada lah keluar angin, tak ada. Dia keluar angin lain, pasal dia lebih sikit. Nampak tak? Ya? Dia punya jambatan dia lebih. Jadi lambat sikit nak keluar, dia keluar angin lain. Orang perempuan dia pendek. Jadi maknanya keluar angin ke depan tu, orang perempuan batal lah wuduk dia. Tapi kalau keluar tu mani, wuduk tak batal.
Batal wuduk ni 5 perkara yang kita habaq highlight sebab wuduk ni kena habaqnya orang pergi Mekah tak tahu perkara ni. Tu saya kena habaq Kami dan kursus haji, tabung haji beritahu kita, pengurus-pengurus tolong bagi tahu kepada peserta belajar bakal haji tentang bab wuduk, ajak dia lagi sekali. Pasal pergi Mekah apa ambil wuduk tak betul. Nampak tak? Depa mengaji bab haji pergi kursus haji saja. Wuduk dia tak check balik, tak muhasabah tu dah ya. Jadi kita bagi tahulah. Ya. Dia habis nak sembahyang, saya kena pergi wuduk lagi. Apa siapa lah? Saya tunggu dia pergi wuduk. Rupanya pijak tik cicak. Dia pijak tik cicak, nampak tak? Dia kata wuduk dia batal, pergi ambil wuduk lain. Nampak tak? Yang seorang lagi pula ambil wuduk lain pasal baru lepas minum kopi. Apa punya? Tengkorak hidup. Tak ada kulit, tak ada ilmu, tengkorak hidup. Anak. Tetapi pasal apa ambil wuduk? Saya baru lepas minum kopi tadi. Pasal apa? Nampak? Dah ambil sembahyang tu, pada dia punya hukum lah. Dah ambil wuduk tu, makan, minum pun tak boleh. Nampak? Habis kena rombak, kena buat kitab baru. Pasal dah masuk ayat wuduk, dah masuk apa makanan tu, seolah-olah sama batal kena ambil sembahyang, kena ambil sembahyang lain. Nampak? Pasal dia dengar cerita, dengar tak habis. Pipi dengar serapih, ya kan? Bukan pergi mengaji, pipi dengar serapih. Barang siapa makan daging unta, kena ambil wuduk lain. Memang ada hadis. Nampak tak? Barang siapa makan daging unta, kena ambil wuduk. Ini mazhab Hambali, mazhab 3 lagi dah. Hambali mazhab pakai, dia ambil zahir hadis ya. Ini berlaku dalam peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab, mereka dah habis mata tak apa, mereka tak nak makan, semua makan unta lah. Panggang unta, semua pakat makan daging unta panggang. Nampak tak? Unta tu angin kuat, angin kuat. Nak tunggu Isya, ada kentut pula bau. Nampak tak? Nabi sabar kentut, takkan Nabi nak kata tu. Nampak tak? Malulah dia. Nabi tahu dah, ada antara kita dah batal wuduk. Pasal dia kentut. Jadi Nabi ambil cara langsung. Siapa makan unta tadi, ambil sembahyang. Semua ambil Nampak tak? Selamatlah kawan tu. Nampak tak? Kawan tu selamat. Nampak tak? Tu dia. Tu dia. Saya ingat dulu saya naik teksi dulu. Dulu tak ada kereta, naik teksi kan. 4 orang. Hujan lebat, seorang kentut dalam kereta. Dia punya bau punya teruk nak buka cermin, tak boleh hujan. Nampak tak? Driver tu pun tak kata apa. Nampak tak? Ya. Bila sampai di Batuas, turun nak ferry, semua nak keluar. Lepas bayar lah. Lepas bayar, driver tu kata, itu kentutnya belum bayar lagi. Dia yang kentut. Saya sudah bayar, dia kata. Tahulah dia kentut. Dia berkata, saya mau tahu siapa kentut saya buat itu macam. Nampak tak? Dia kata, itu kentutnya belum bayar lagi. Dia bayar dah, 4 bayar dah. Dengan saya lagi dia bayar. Nampak tak? Jadi bila siapa kentutnya bayar, dia abang, saya sudah bayar. Oh, lu lah kentut. Ini cerita dia. Nabi tak maulah nak abang tanya siapa kentut. Nabi kata, pukul rata, siapa makan daging unta, ambil. Orang yang kentut tadi tak aib sangat, tak tahulah. Semua ambil wuduk dia. Jadi memang pun makan daging unta tu dia akan kuat angin kuat. Ya, okey, elok kita ambil wuduk lain dah. Itu percaranya. Itu mazhab Hambali. Dia pergi dengar hadis tu lagi serat tak habis. Dia balik-balik kita dah makan unta, semua sekali orang Arab makan unta, kita makan nasi. Serupalah. Nampak tak? Dia fikir sendiri. Jadi makna kata bila ambil wuduk makan batal sembahyang. Itu cerita yang ambil faham tadilah ya. Jadi makanya kita ambil faham begitu. Baik. Kemudian dia kata tadi dalam persoalan hikmah bersuci ni, kita nak sikitlah. Hikmah bersuci ni ringkas ajalah ya. Selain daripada keperluan untuk bolehkan kita mengerjakan ibadat kepada Allah, bersuci juga punya beberapa hikmah, antara lain pertama ini untuk mengagungkan kebesaran Allah Azza wa Jalla, kerana bersuci diisyaratkan sebelum kita menunaikan solat atau lain-lain ibadat. Seseorang yang hendak melakukan ibadat atau menghadap Allah Subhanahu wa taala itu hendaklah keadaan suci lagi bersih. Betul ya? Allah itu bersih, kita kena menghadap Allah yang bersih. Sebab tu di langit Tuhan buat semua makhluk bersih. Malaikat 100% malaikat tu di langit tidak ada seorang makhluk manusia kecuali 2 orang. Itu Nabi Isa ibn Maryam dengan Nabi Idris alaihissalam.
daripada dengan tubuh jasad daripada ada sekarang di langit. Dan kita fahamlah, di langit tidak ada makan. So malaikat tak makan. Mana ada kedai kopi sana? Tak ada. Nah, tak ada makan, istilah makan tidak ada. Nabi Isa tak makan lah. Nah, dia masuk ke langit, dia sudah dijadikan Allah makhluk yang sama macam malaikat. Dia duduk tempat tu tidak ada makan. Jadi besok Isa akan turun di akhir zaman pun dalam usia 33 tahun. Dia naik usia 33 tahun. Dia akan turun di akhir zaman ni, usia dia masih 33 tahun, tak berubah. Nampak tak? Sebab di langit tidak ada perubahan. Makhluk macam tu. Jadi dia pakai ikut macam malaikat lah, tapi dia bukan malaikat. Itu perbezaan, kita akan faham sikit lah. Bab tu ada sebut dalam kitab, saya sebut lah. Kalau tidak, kita tak perlu sebut. Itu pertama. Kedua, menghilangkan najis dan segala jenis kekotoran serta mengangkat hadas. Wuduk serta mandi boleh menjauhkan kita daripada segala kuman penyakit dan menjadikan seorang itu sentiasa berada dalam keadaan bersih dan cergas. Istimewa tangan, muka, kepala, kaki sebab terdedah. Kita pakai pakaian, 4 anggota ni terdedah. Maka itu kita basuh 4. Tak payah wuduk, tak payah basuh perut, tak payah basuh perut, tak payah basuh pinggang, tak payah. Dia hanya basuh muka, kepala, tangan, kaki. Itu artinya sebagai satu kaedah meriati terdedah kepada luar. Kesucian lahir dapat mendidik kesucian batin. Oleh demikian, maka seorang sentiasa suci lahiriahnya dapat mendidik jiwanya agar selalu berada dalam keadaan bersih, tenang dan tenteram. Sebab muka kita dalam bersatu. Wuduk ni basuh muka dulu, contoh. Sebab muka itulah mewakili seluruh jasad anggota kita. Kalau kita duduk depan kita hangat, kita duduk kipas angin talau muka cukup. Betul tak? Kita akan rasa sejuk seluruh badan. Kalau talar di perut, rasa panas lagi. Talar di tempat lain, rasa panas lagi. Tapi kalau talar di muka, kipas buat talar di muka, dia akan sejuk seluruh badan. Sebab muka mewakili seluruh anggota. Sebab dia dipanggil wajhun. Diri kita pun dipanggil wajah dalam bahasa Arab. Wajah ni, zat tubuh badan pun boleh, muka pun boleh, percakapan kita pun boleh wajah, nampak tak? Sifat perangai kita pun boleh kata wajah, nampak tak? Urusan-urusan kehidupan kita pun tersebut wajah. Banyak arti wajah dalam bahasa Arab. Luas, baik. Seorang yang kata tadi ini, yang bersih badan sentiasa berkelakuan baik, yang cerminan daripada kesucian jiwa. Dengan demikian dapat kita katakan bahawa ajaran Islam mewajibkan kebersihan kepada umat semata-mata untuk kebaikan dan kesejahteraan umatnya itu sendiri. Bila kita ada wuduk ni lain, kita rasa lain sikit keadaan kita. Ada terkawal, kita rasa ada sedikit keistimewaan dalam pergerakan, kita akan lebih berhati-hati dalam setiap pergerakan. Bila ada wuduk, tak ada wuduk kita bebas. Nampak? Ada artinya lah. Antaranya kita akan jaga pakaian kita. Orang ada wuduk ni, dia akan jaga pakaian. Sebab pakaian tak guna untuk sembahyang. Nampak? Dia akan cari tempat yang bersih, nak pijak. Dia automatik kita akan terbawa kepada kebersihan. Untuk Islam juga menganggap kebersihan sama ada rohani maupun jasmani adalah amat penting bagi hidup dan kehidupan insani. Bahkan ajaran Islam menekankan bahawa kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman, sesuai dengan sabda Rasulullah, an-nadhafatu minal iman. Dia bawa nazafah. Nazafah ni kebersihan luar dalam. Kalau taharah luar saja. Itu bezanya nazafah dengan taharah ni, perbezaan. Kalau istilah tu bunyi taharah, mana luar saja. Kalau bunyi nazafah, sampai ke dalam. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.